Tafsir Al-Azhar karya Profesor Dr. Hamka. Surah Al-Ma'idah, hidangan. Surah 5 berayat 120 ayat, diturunkan di Madinah. Bismillahirrahmanirrahim. Pendahuluan. Surah 5 dalam susunan Al-Quran, tetapi menurut ahli-ahli riwayat, surah ini terhitung surah yang paling akhir diturunkan. Dia diturunkan di Madinah kerana segala surah yang diturunkan sesudah hijrah terhitung surah Madinah. Walaupun ada ayat yang diturunkan sedang beliau mengerjakan haji wada, menurut hadis sahih riwayat Al-Bukhari daripada Sayyidina Umar bin Khattab, ayat ketiga yang mengandungi Al-yawma akmaltu lakum dinukum. Pada hari ini telah kusempurnakan bagi kamu agama kamu. Al-Ma'idah ayat 3. Diturunkan pada petang hari seketika wukuf di Arafah pada hari Jumaat seketika haji wada itu. Menurut riwayat dari Ubaid dari Muhammad bin Ka'ab, surah ini diturunkan semuanya ketika haji wada, seketika dalam perjalanan di antara Mekah dan Madinah. Ada lagi riwayat bahawa ayat-ayat itu turun sedang beliau mengendarai kenderaan beliau. Kerana beratnya wahyu itu terpaksa beliau turun dari kenderaan, meskipun sanadnya daif, namun dia masuk akal. Ayat-ayatnya menurut ahli qiraat Kufah adalah 120. Dalam mushaf yang biasa kita pakai di sini pun menunjukkan 120 ayat. Ahli qiraat Hijaz dan Syam 122 ayat, dan naskah Basrah 123. Tetapi yang rata dipakai di seluruh dunia sekarang berpedoman pada mushaf-mushaf Mesir, iaitu 120 ayat. Sebagai surah Al-Baqarah, mengisi penuh memenuhi dengan Ali Imran yang satu menggenapkan yang lain, maka surah An-Nisa yang baru selesai kita tafsirkan ini mengisi cukup mencukupi pula dengan surah Al-Ma'idah ini. Sehingga menurut Al-Kawashi, setelah surah An-Nisa ditutup dengan tauhid dan adil di antara segala hamba Allah, maka permulaan surah Al-Ma'idah dibuka dengan menyuruh teguh memegang janji dan menyempurnakan Uhud. Al-Alusi menyalin dari Al-Jalal As-Sayuti bahawa Uhud yang termaktub dalam sumpah akad perjanjian damai dan akad keamanan, dan ada pula yang mengandung akad jaminan, iaitu dari hal wasiat, pertaruh, perwakilan, pinjaman, upahan dan lain-lain yang termasuk dalam lingkungan maksud ayat yang memerintahkan supaya amanah diserahkan kepada ahlinya. Setelah semuanya ini terkandung dalam surah An-Nisa, datanglah surah Al-Ma'idah memberi pembuka kata supaya menyempurnakan sekalian ukud ataupun akad. Seakan-akan dia berkata, wahai sekalian orang yang beriman, sempurnakanlah janji-janji kamu yang telah diuraikan di surah yang dahulu. Selanjutnya Al-Alusi berkata, didahulukan An-Nisa, dikemudiankan Al-Ma'idah. Yang pertama dimulai seruan kepada manusia menyerupai surah yang turun di Mekah, sedang Al-Ma'idah dimulai dengan seruan kepada orang-orang yang beriman menyerupai surah-surah Madinah. Kemudian daripada itu kita lihat pula hujah-hujah mengenai Yahudi dan Nasrani, dan perbincangan dari hal kelakuan orang munafik masih disempurnakan pada surah Al-Ma'idah. Selanjutnya apa yang ada di surah An-Nisa, dan mengenai ibadah halal dan haram, dari hal pelajaran wudu
dan tayamun diteruskan lagi oleh Al-Ma'idah untuk menambah jelas yang ada di surah An-Nisa. Pada surah An-Nisa telah diterangkan dari hal perempuan-perempuan di luar Islam yang boleh dikawini, iaitu perempuan ahli kitab. Yang terkhusus di surah Al-Ma'idah dalam tambahan itu ialah dari hal yang haram dimakan dan yang halal dimakan. Tentang seruan agar berlaku adil, setia berjanji, kesaksian kerana Allah dan wasiat takwa, sama kandungan kedua surah. Di surah An-Nisa mulai diberikan permulaan larangan meminum minuman keras, sehingga tidak boleh mengerjakan sembahyang kalau sudah mabuk. Sedang di Al-Ma'idah, larangan itu telah dilengkapkan buat diharamkan minuman keras selama-lamanya. Khusus di surah Al-Ma'idah, kita bertemu hukum tentang makanan, tentang pemburuan, tentang ihram, hukum orang-orang pengacau negara, hukum terhadap si pencuri, hukum penebusan sumpah dan lain-lain. Maka dapatlah disimpulkan bahawa keempat surah Madinah ini berturut-turut sejak Al-Baqarah sampai ke Al-Ma'idah menjadi sumber bagi kita untuk mengetahui pokok-pokok hukum yang mengenai pergaulan hidup, hukum perdata dan pidana, hukum dalam menegakkan rumah tangga, kenegaraan, perangan dan perdamaian. Maka surah-surah yang lain telah diturunkan di Madinah adalah sebagai pelengkap pula dari pokok-pokok hukum yang telah diterangkan pada keempat surah itu. Dan nama surah ini iaitu Al-Ma'idah yang bererti hidangan ialah diambil dari kisah Hawari memohon kepada Nabi Isa Al-Masih agar beliau memohonkan kepada Allah agar mereka dikirimi hidangan dari langit yang tersebut di hujung surah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim.